Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robi. Dan untuk kali ini Cikgu nak terangkan berkenaan dengan tajuk luas. Okey, berkenaan dengan tajuk luas muka surat 208. Okey adik-adik, buka buku teks muka surat 208. Kita akan buat sama-sama. Okey. Kat sini ada 3 soalan je, tapi pecahan dia agak banyak lah. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan dia hitung luas bentuk pada petak gerik di bawah. Okey, kalau kita lihat pada soalan nombor 1, dia lukis gambar tu dalam petak gerik. Okay. Dia satu kotak tu panjang dia 1 unit. Dia bukan 1 cm, bukan 1 mm, bukan 1 meter, tetapi 1 unit. Jadi kalau soalan kalau dia bagi dalam bentuk unit, jawapan pastikan tulis unit dalam bentuk sebutan unit. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Kalau kita lihat soalan gambar yang pertama, dia bagi untuk soalan A. Okey, dia bagi bentuk segi 4 tepat. Okey, soalan A. Ni panjang dia ada berapa kotak? Panjang dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit. 6 kotak tu maknanya 6 unit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, iaitu 6 unit. Sebelah okey, bawah ni lebar dia ni ada 3 kotak, maka 3 unit. Okey, untuk kita mengira luas, okey, untuk mengira luas, formula dia kalau segi 4, formula dia adalah sama dengan panjang darab lebar. Ni formula untuk mengira luas bagi segi 4, panjang darab lebar. Ataupun kalau perimeter, ingat huruf P untuk pagar, tambahkan sekeliling P untuk pagar. Kalau untuk luas, ingat huruf L. Ni cari yang bentuk L. Yang ni darab yang ni. Dekat gambar maksudnya yang ni darab yang ni, atau ini pun boleh L, ini pun bentuk L juga. L terbalik. Macam tu. Maknanya yang ni darab dengan ni. Ataupun panjang, ni nama dia panjang. Yang tegak ni lebar. Okey, maka untuk soalan A, 6 darab dengan 3 darab formula dia kena darab 6 unit darab dengan 3 unit. Okay, kita tengok betul-betul untuk soalan luas ni 6 darab 3 kita dapat 18. Unit ni kan adik-adik kena tulis unit persegi. Unit persegi. Persegi ni maknanya untuk mewakili unit bagi luas. Luas dia kena ada persegi, 2 kecil ke atas. Okey. Kalau perimeter tak ada, dia kekal unit yang sama sebab operasi dia tambah. Kalau kat sini darab, maknanya unit darab dengan unit, kita akan dapat unit kuasa 2 ataupun unit persegi. Okey. Itu untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, kalau kita kira kotak dia ke atas 6 kotak, 6 unit, kat sini 5 unit, 5 kotak kan. Okey, maka nak kira luas dia 5 darab 6. 6 darab 5, 5 darab 6, tak kisahlah mana-mana, sama je. Panjang darab lebar ke lebar darab panjang ke, sama sahaja. Okey, kita akan dapat 5 darab 6, 30 unit persegi. Jangan lupa tulis unit persegi. Okey, untuk soalan C dengan D pula, dia bentuk segitiga. Jadi cikgu tunjukkan. Okey, ini untuk segi 4. Yang ni formula untuk segi 4. Untuk formula untuk segitiga, dia kena panjang darab lebar bahagi 2. Nak tulis macam ni boleh, atau ada setengah kita tulis macam ni, 1/2 darab panjang darab lebar. Macam tu. Okey, yang ni bentuk macam ni boleh, nak tulis macam ni pun boleh, sama sahaja. Ni untuk segitiga lah. Ni untuk segitiga. Kalau ke atas panjang darab lebar saja untuk segi 4. Kenapa yang ni kena bahagi 2? Okay, cikgu terangkan. Kita lihat soalan C dulu. Okay, bentuk dia macam ni.
Okey, kalau kita lihat kat situ, panjang dia berapa? 2, 4, 5. 5 unit. Lebar dia berapa? 2 kotak, 2 unit. Okey. Jadi, untuk kira luas segitiga, adik-adik cari huruf L juga. Sama je seperti segi empat. Mana huruf L? Yang ni lah kan? Ni cikgu tebalkan. Yang ni. Ni. Ni huruf L. Huruf L. Jadi ada perpanjang dengan lebar. Jadi kalau guna formula ni, adik-adik akan buat 5 darab 2. Kemudian kena bahagi dengan 2. Okey. 5 darab 2, 10. Kemudian bahagikan dengan 2. Dapat 5 darab 2, 10. Maka adik-adik akan dapat jawapan 5 unit persegi. Okey. Kalau orang yang dah mahir pemansuhan, dia akan terus 5 darab 2 bahagi 2. Dia mansuh je ni nombor yang sama, terus mansuh guna sifar 2. 1 darab 2, 2. 1 darab 2, 2. 5 darab 1, 5. Okey, tak ada masalah, buat je cara yang kita boleh. Okey, kalau kita tak rasa tak mahir pemansuhan, tak payah guna kaedah pemansuhan. Darab, kemudian bahagi macam ni. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kalau ikut cara macam ni, 1/2 darab 5 darab 2. Darab 5 darab 2. Sama juga, 1 darab 5, 5. 5 darab 2, 10. Ni, bahagilah nombor bawah. Bahagi 2. Okey, dapat sama macam tu juga. Okey, ataupun daripada sini, kalau guna kaedah pemansuhan, sama juga. 1 darab 2, 2. Guna yang ni. Kalau nak masuk dengan nombor 5, tak ada. 5 tak ada dalam sifar 2. 2 ni memang adalah 1 darab 2, 2. Guna sifar 2. Sebab nombor ni 2. Maka kita akan dapat 5. 1 darab 5, 5. 5 darab 1, 5. Okey, selesai. Okey, cikgu nak terangkan kat sini, kenapa untuk segitiga ada bahagi 2. Sedangkan kalau segi 4, panjang darab lebar sahaja. Kalau segitiga kena ada bahagi 2. Kenapa? Okay, sebab adik-adik tengok betul-betul, segitiga ni sebenarnya adalah separuh daripada segi 4. Asal dia segi 4, dia potong kat sini, buang yang bawah. Buang berapa banyak dia buang? Separuh. Separuh tu 1/2. Bahagi 2 ni maknanya separuh. Kalau sebiji kek bahagi 2, bahagi 2 kan, maknanya separuh. Inilah separuh. Dia buang yang ni. Sebab tu datangnya bahagi 2 ni. Boleh faham tak? Kalau segi 4 memang panjang darab lebar lah. Jadi sebenarnya panjang darab lebar ni formula untuk segi 4. Habis tu kenapa bahagi 2? Sebab segitiga ni, sebab yang ni hanya separuh daripada segi 4. Jadi kena bahagilah 2 tu. 5 darab 2 ni untuk segi 4. 5 darab 2 ni 10 untuk yang segi 4. Tapi disebabkan dia separuh, bahagi 2. Itu datangnya 2 kat bawah ni. Bahagi 2 tu. Okay, boleh faham Okay. Jadi sekarang kita lihat soalan D pula. Okay, untuk soalan D, okey, kalau adik-adik jumpa soalan yang segitiga yang tak ada huruf L. Cikgu kata tadi luas, ingat huruf L kan. Okey, segitiga ni kalau ikutkan garisan ni, garisan ni tak ada lah. Segitiga ni kalau adik-adik lihat huruf L dia tak ada kan. Jadi cara dia macam mana? Okey, langkah pertama, kalau dia lukis pada kotak, kalau dia lukis soalan ni pada kotak, adik cari garisan pada segitiga ni. Garisan mana yang bertindih dengan kotak? Kalau ada dilihat, yang ni tak bertindih sebab kotak menegak dengan melintang. Jadi garisan mana yang bertindih dengan garisan segi 4? Yang ni lah. Garisan ni. Dia berada di atas garisan petak ataupun garisan segi 4 tu kan. Kotak kecil tu. Jadi apabila kita dah jumpa garisan ni, nak jadikan garisan ni huruf L, maka kita ambil daripada puncak, kita ambil gariskan kat tengah ni. Okey. Jadi apa benda? 1 L kat sini, satu lagi L kat sebelah sini.
Ataupun nak mudah, kita ambil garisan tegak dengan semua garisan bawah. Okey. Jadi nak kira dia macam mana? Sama seperti yang ni juga. Okey. Panjang dengan lebar yang ni, panjang lebar. Okey, ataupun panjang ni lebar. Kira bawah ni ada berapa kotak? Ada 4 unit. Dan tegak dia ada 3 unit. Kat sini ada 3 unit. 3 unit kat sini. Okey. Maka kita kira lah 4 darab dengan 3 bahagi 2. Okey. Nak senang, belajarlah kaedah pemasuhan. Guna sifar 2 je. 1 darab 2, 2. Yang mana ada dalam sifar 2? 4 kan? Kita masuk dengan nombor 4. Tak payah masuk dengan nombor 3 sebab 3 tak ada dalam sifar 2. Okey, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okey, maka 2 darab 3, jawapannya adalah 6. Yang bawah ni kena bahagi tak? Tak payah sebab bawah kita dah tinggal 1. Okey, 6 bahagi 1, 6 juga. Macam tu. Jadi jawapan dia 6 unit persegi. Okey, kalau tak faham, darab seperti biasa. 4 darab 3 dapat 12. 12 bahagi dengan 2, kita akan buat bentuk lazim, dapat 6 unit persegi. Ataupun guna cara ni, 1/2 darab 4 darab 3. Okey, sama je lah. Atas kita darabkan, dapat jawapan bahagi 2. Sama. Jawapan dia akan dapat 6 unit persegi. Okey. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan dia, kira luas segi 4 dan segi 3 berikut. Yang ni cikgu buat cepat sikit sebab soalan nombor 1 tadi kita dah terangkan dengan detail untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2 ni kita buat secara cepat sedikit. Okey, soalan 2A. Kalau kita lihat pada gambar. Okey, kat sini ada tanda 1 segatan, sini ada 2. Apa maksud dia? Maknanya yang ada 1 unit dia sama, panjang dia sama kan? Okey, sini 9, dekat sini pun 9. Okey, untuk kira luas kita tambah semua ke? Tambah semua tu untuk kira perimeter. Habis tu untuk kira luas, panjang darab lebar. Okey, panjang lebar ataupun panjang lebar, mana-manalah huruf L. Okey, 9 darab 2. Okey, 9 darab dengan 2, kita dapat 18. Kalau kita lihat pada sini, unit dia cm. Maka dekat sini kena tulis sentimeter persegi. Kalau soalan nombor 1 tadi unit persegi, sebab unit yang dia bagi adalah unit, dalam bentuk unit. Tetapi untuk soalan nombor 2 dia bagi dalam unit, ukuran dia dalam unit sentimeter. Okey, maka jawapan dia sentimeter persegi kena tulis, bukan unit lagi, tahu. Okey, untuk soalan nombor 2, kalau ada dilihat kat situ, soalan B. Okey, kalau ada dilihat pada soalan B, gambar dia segi 4 sama, dia lukis macam ni, cuma bentuk dia sengitkan. Sebenarnya bentuk dia segi 4 sama. Daripada mana kita tahu? Daripada tanda singgatan ni. Dia sama panjang, maknanya segi 4 sama. Okey, jadi kat sini dia kalau segi 4 sama, dia akan bagi 1 je. 1 saja panjang. Yang ni kita kena fikir sendirilah. Sini 13, sini pun 13, semua 13. Okey, jadi nak kira luas, maka 13 darab 13 cm. Okey, unit dia sentimeter persegi. 3 darab 3, 9. 3 darab 1, 3. Okey, nak darab nombor yang kedua, letak sifar dulu. Jangan lupa letak sifar. 1 darab 3, 1 darab 1. Okey, kita tambahkan 9, 6, 1. Unit dia sentimeter. Okey, jangan tulis kat sini, tulis kat bawah ni, sentimeter persegi. Okey, 169 sentimeter persegi. Okey, soalan C, dia bagi segitiga. Okey, segitiga dan dia tulis kat sini 12. Kat sini dia bagi juga 15 meter. Kat bawah ni dia bagi 18 meter. Okey, jumpa soalan macam ni, segitiga yang macam ni, kena hati-hati tau, sebab ni adalah perangkap. Yang ni perangkap, sebab segitiga ni tak ada huruf L. Apabila tak ada huruf L, kita akan ambil garisan tengah. Garisan tengah dia, dia akan ni lah garisan dia, yang ni ke sini 1L, ke sini 1L, ataupun nak mudah T lah, T. Okey,
Jadi kita ambil nombor ni dengan nombor yang tegak ni sahaja. Okey, dalam pengiraan kita 18 ni unit dia meter pula, 18 meter darab dengan 12 meter bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab segi 3. Ingat segi 3 mesti ada bahagi 2 ataupun tulis 1/2 kat depan. Okey, mana-manalah. Okey. Kalau yang ni kita boleh guna kaedah pemansuhan. Cuba belajar, kita tunjukkan. Sifar 2 18 boleh, sifar 2 12 pun ada dalam sifar 2. Jadi adik-adik boleh pilih. Nak guna 18 boleh, nak guna 12 pun boleh. Tapi guna satu sahaja, jangan guna dua-dua. Okey, cuba sifar 2 1 darab 2 2. Kita guna yang ni Okey, 18 sifar 2. Kalau kita dah baca sifar 2, nak dapat 18 adalah 9 darab 2. Betul tak? Dapat 18. Kan? Jadi 9 darab 12. Okey, buat bentuk lazim 12. 9 kat bawah. 9 darab 2 18. 9 darab 1 9 tambah 1 10. Okey, unit dia meter persegi. Okey, dapat jawapan. Kalau tak tahu nak masuk, kena 18 darab 12. Dapat jawapan bahagi 2. Okey, jadi senang je pemansuhan. Tengok nombor ni ada tak dalam sifar 2. Kalau tak ada, tengok nombor ni pula. Okey. Jadi selesailah soalan nombor 2.